Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Syarif Muhammad. Okey, so hari ni saya dah buat perkongsian mengenai komputer, okey, ataupun laptop. Okey, semua ada laptop dan semua ada komputer. Okey, so baru-baru ni kita didedahkan dengan teknologi baru, SSD, okey, Solid State Drive. Okey, ramai yang nak bertukar daripada hard disk kepada SSD. Okey, so hari ni saya nak buat apa yang nak buat perkongsian apa yang anda perlu tahu sebelum kita ataupun anda semua menukar sendiri ataupun upgrade sendiri korang punya laptop daripada hard disk kepada SSD. So hari ni saya ada satu laptop yang saya perlu upgrade lah. Okay, dia punya hard disk. Okay, so laptop ni dia datang kepada saya dan dia bagi tahulah laptop dia dah slow. Okay, dia nak upgrade kepada SSD. Okay, sebagai seorang yang dalam bidang IT mungkin di luar sana ramai yang tak tahu. Okay, bukannya semua ataupun laptop kita boleh upgrade kepada SSD. Okay, mana laptop yang terlampau lama yang menggunakan IDE, tak menggunakan SATA, dia ada masalah. Okay, tetapi laptop yang baru ni dia pun ada dia punya masalah juga sebenarnya. Okay, apa masalah dia adalah kadang-kadang yang kita tak ambil tahu, yang kita sebelum kita nak beli sebenarnya, sebelum kita nak upgrade kita punya hard disk, first kali kita kena ambil tahu spek komputer kita. Okay, so di tangan saya ni ada satu laptop Asus, okay, model Asus X441U. Okay, so laptop ni kalau ikutkan dia punya spek, dia lebih kurang pada tahun 2017 punya spek lah. Okay, so 2017 dan spek dia adalah spek kalau kita tengok yang agak baru juga. Okay, dia menggunakan SATA. Okay, so dia punya hard disk dalam ni 1 tera. Kita tahu, okay, 1 tera memang saiz yang agak besar. Okay, so user ni dia komplain dia punya PC sejak kebelakangan ni dah makin slow lah, performance dia dah drop. Okay, satu mungkin file dia terlampau banyak dan dia nak upgrade kepada SSD lah. Okay, sebab kita didedahkan, kita dibagi tahu yang SSD ni dia lebih cepat lah. Okay, 10 kali ganda lebih cepat daripada hard disk ni. Okay, so kalau untuk Windows kita boot, okay, kalau dalam menggunakan hard disk yang biasa mungkin ambil masa hampir ke seminit ataupun 2 minit, tetapi dengan menggunakan SSD ni dia menjadi lebih cepat lah. Okay, so satu saya nak kongsikan kepada anda semua adalah okay, mengenai apa yang anda kena tahu, okay, sebelum kita nak upgrade kita punya laptop. Okay, so kita tahu laptop kita ada hard disk. Okay, first kali kita kena check kita punya spek. Okay, adakah dia punya port untuk dia support untuk SSD, okay, ataupun SATA saja. Okay, biasanya kalau kita nak upgrade kepada SSD, okay, dia dah didatangkan sekali dengan SATA punya komputer. Okay, okay, saya tunjukkan satu model komputer. Okay, okay, so ni saya dah buka laptop Asus tadi. Okay, saya dah baraikan. Okay, saya dah buka. Okay, so kalau tengok dekat sini kalau kita tengok dekat sini dia punya hard disk dia, okay, memang ada di sini lah. Okay, boleh nampak orang semua boleh nampak. Okay, hard disk dia dekat sini. Okay, so hard disk dia punya saiz dia lebih kurang dalam ni berapa 1 tera. Okay, kurang kot. Okay, 1 tera. Okay, 1 tera dengan dia punya speed adalah 5400 rpm. Okay, agak slow. Sedangkan kalau hard disk yang 1 tera ni ada yang dah mencecah dia punya RPM dia sampai 7200. Okay, ada yang lebih pada itulah. Okay, itu hard disk ni sebenarnya kalau yang jenis mechanical ni dia bergantung pada RPM. Lagi tinggi RPM dia, okay, lagi laju dia membaca. Okay, so dekat sini hard disk dia 1 tera. So apa yang saya nak kongsikan kepada korang semua adalah sebelum korang nak beli SSD, pastikan macam ni laptop ni, okay, dia hanya ada satu port saja, okay, SATA. Okay, SATA untuk hard disk. Okay, dan satu lagi laptop yang saya tunjukkan, saya punya laptop sendiri.
Okey, kita letak tepi dulu. Saya nak tunjukkan satu lagi laptop yang mana dia support SSD punya port. Okey. So saya tunjukkan satu lagi laptop. Ini laptop saya lah. Okey, gaming punya spek. Kalau yang ultra laptop, okey, ataupun laptop yang performance dia tinggi, okey, dia ada satu, dia dah memang datang dengan slot untuk SSD lah, tapi dia punya connector dia tak menggunakan SATA, dia menggunakan M2 punya type. Okey, so M2 punya type ni kelebihan dia. Okey, so saya tunjukkan so ini adalah laptop gaming, okey, yang mana kalau kita tengok dia dah bagi sekali dengan hard disk lah. Okey, 1 tera. Okey, ni standard. Okey, mana-mana laptop. Okey, tetapi kalau perasan dekat sini okey, kalau tak nampak saya tunjukkan sikit. Okey, dia datang sekali dengan M2 SSD punya slot. Okey, so kalau kita nak beli SSD, kalau kita punya laptop gaming, kita tak perlu lagi beli untuk SSD yang jenis macam ni lah. Okey, ada pin SATA dekat sini. Okey, so kita just perlu beli untuk M2 punya SSD, M2 punya slot. Okey, so just terus masuk. Okey, kelebihan dia kalau kita gunakan M2 punya, M2 dia size dia memang macam RAM saja. Okey, lebih kurang besar RAM saja, just masukkan saja dekat slot dia, M2 punya slot. Okey, kelebihan dia, okey, yang tak ada pada ni adalah, okey, kalau dekat sini kalau kita gunakan SSD biasa menggunakan konverter SATA ni tadi masuk dekat hard disk. Okey, so dia punya dia punya transfer rate ataupun kelajuan dia membaca dan menulis data adalah lebih kurang dalam 500 MB per second. Okey, 500 meg per second. Tetapi kalau kita gunakan M2 punya slot ni, gunakan M2 punya SSD, okey, pin dia ataupun jenis M2 punya pin, okey, dia boleh kelajuan dia membaca dan menulis data adalah hampir kepada 3 gig per second. Okey, so ini anda kena tahu, korang semua kena tahu sebelum korang upgrade korang punya laptop. Okey, so nampak perbezaan dia dekat sini. Okey, perbezaan dia yang paling ketara. Okey, dia ada terang sikit, terang sangat Okey. Okey, nampak Okey, dia ada hard disk. Okey, dan satu lagi tip saya nak bagi tahu. Okey, jangan beli korang memang budget, okey, nak beli SSD. Okey, SSD dah murah. Okey, 128GB dah bawah RM100. Okey, tetapi jangan beli 128GB. Apa? Sebab apa? Kalau kita gunakan laptop yang hanya ada satu sahaja untuk storage dia, okey, kalau kita replace yang ni 1 tera dan kita gantikan dengan SSD yang 128 ataupun 250 ataupun 400GB, okey, anda rugi besar. Okey, sebab anda tak boleh, korang semua tak boleh nak guna balik semula dah hard disk ni. Okey, kalau nak berbandingkan dengan laptop yang jenis dah support dengan M2 SSD ni, okey, dah support M2 SSD punya slot ni, okey, korang cuma beli SSD yang jenis M2 punya slot, okey, masukkan dan install Windows kat dalam tu, korang punya hard disk yang asal korang tak perlu cabut. Okey, so file-file korang semua ada dekat sini. So maknanya korang ada 2 hard disk, satu yang SSD dan satu lagi hard disk. Okey, so ini kelebihan laptop gaming ataupun korang kena tahu sebenarnya spek laptop masing-masing lah. Okey, so kalau tak pasti boleh survey dekat Google, okey, nama model dan specification dia, okey, dia punya spek dia, tengok apa yang dia support. Okey, ada tak M2 punya slot, okey, atau just SATA saja. Okey, so macam ni kalau saya nak upgrade, saya just upgrade ataupun saya just beli SSD M2 punya storage dan slot, masukkan dalam ni, masuk Windows. So yang ni, yang lamanya saya akan jadikan slave lah. Okey, so file saya tak rugi. Okey, ada lagi dalam ni. So tapi kalau kita gunakan kita gunakan yang jenis macam ni, okey, kalau kita punya laptop hanya ada satu hard disk, kita rugi. Bila kita dah upgrade ni nanti, okey, kita dah masukkan dalam ni, so hard disk yang lama tak pakai dah. Okey, tapi kita boleh ambil lah kita punya file backup, masukkan dalam kita punya SSD, dan hard disk yang kosong tu dah tak boleh pakai, ataupun kita boleh jadikan sebagai external lah. Okey, so pastikan kalau korang nak upgrade SSD, upgrade yang 1 tera ataupun 500GB ke atas. Okey, sama size dengan yang asal lah. Okey, so korang akan rasa
tak rugilah takkanlah kita nak beli 128GB. Sebelum ni kita pakai 1 tera, kita punya movie semua dalam ni. Bila kita dah upgrade kepada SSD, sebab kita nak bajet beli yang murah, so kita beli 128, masuk dah storage kita dah jadi kecil. Sebab pun Windows pun file dia dah besar. So itu adalah perkongsian saya kenapa ataupun apa yang kita perlu tahu sebelum kita nak upgrade kepada kita punya laptop daripada hard disk kepada SSD. So saya nak mulakan upgrade. So saya akan masukkan ni dan saya akan install Windows. So itu perkongsian saya hari ni adalah mengenai apa yang korang perlu tahu untuk upgrade SSD. So yang ni saya akan buat. So jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.